firman Allah, firmannya lagi, mathalul jannati, betul? Mathalul jannati qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Artinya perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Maknanya syurga ini hanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjanjikan dunia ini atau bumi ini adalah tempat untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi dunia diwarisi oleh orang yang soleh, dan juga akhirat diwarisi oleh orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mencapai kepada takwa Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka selalulah kita muhasabah diri, menghisap diri, mengira diri, apakah amalan-amalan kita setiap hari, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari, bagaimana perbuatan itu menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya. Maka yang kita harapi, yang kita cari adalah redha Allah dan redha Rasulnya. Dan tidak akan masuk, kata ulama, tidak akan masuk kamu kepada suatu tempat, tak akan dapat masuk kamu kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kamu dapat segala-galanya. Kamu dapat apa yang diinginkan, kamu dapat apa yang menjadi keredaan Allah Subhanahu ta'ala. Takwa ini amat penting. Memang selalulah kita bincangkan bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa. Seperti sifat yang penting, iaitu antara sifat takwa yang penting adalah wara'. Apa yang dikatakan wara'? Wara' bukan maknanya jalan tunduk kepala. Wara' maknanya tak mau ini, tak mau itu. Itu bukan. Itu perjalanan mereka itu memang yang ada. Tapi wara' yang sebenarnya adalah memaknanya kuasa pemutus. Kuasa pemutus. Makna kuasa pemutus, haram, haram, halal, halal. Tak ada lagi. Tak ada di sebalik haram itu boleh dihalalkan, di sebalik halal boleh diharamkan. Tidak. Halal, halal, haram. Makna istiqamah, tetap pada landasan, tidak menyeleweng. Tidak. Bagaimana kata Abu Haddad, kamu berada di atas batasan. Apabila kamu lalu di atas sawah, ada batasannya. Apabila kamu jalan di atas batasan tu, jalan dengan betul. Jangan sampai tergelincir. Apabila tergelincir, kembali cepat naik ke atasnya. Jangan kamu rendam terus kaki kamu dalam lopak dan sebagainya. Maka kamu akan hancur nanti, kotor dan sebagainya. Maka itulah haram, haram, halal, halal. Tak ada benda itu. Jadi jangan ada yang boleh mengubah haram halal ni dengan itu. Bagaimana kita terangkan selalu, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani dalam khalwatnya, dalam halnya, dalam ibadahnya itu pada malam, datang satu cahaya yang amat besar menyinari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir keheranan, malam ini luar biasa cahayanya. Maka tiba-tiba cahaya itu berkata, ya Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya hari ini aku menghalalkan apa yang haram bagimu. Bermakna cahaya itu syaitan yang merupai seperti cahaya. Syaitan yang merupai seperti cahaya untuk mempengaruhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita tengok malam cahaya je, wah, nampak pangkat wali, dah duduknya kedudukan, dan kita telah punya, ini satu luar biasa, yang satu kedudukan dan dua, maka kita tertipu dengan itu. Kerana Syekh Abdul Qadir mengenal suara itu benar atau tidak ialah dengan mengatakan yang haram aku halalkan bagimu. Ini. Jadi tak ada lagi. Yang haram tetap haram, tak boleh dihalalkan. Bagaimana fatwa untuk bikin ini, bikin, tak ada. Tetap. Jangan diubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diubah. Tapi hari ini banyak kita yang berubah. Kita ubah macam-macam perubahan untuk kemudahan, untuk kesenangan, untuk muslihah katanya. Syahada. Isteri orang bersalaman dengan orang, ketua pejabat minta maaf cakap, hari ini tak ada lapikkan, tak ada ini, tak ada, bagaimana? Ini pekerjaan apa? Pekerjaan yang haram kamu lakukan. Ini tidak mendapat redha Allah. Bahkan rezekimu yang dapat nanti syubhah, haram. Sebab kamu sendiri meredai tangan isterimu disentuh orang yang dipegang bukan mahramnya, yang dipegang bukan mahallnya. Bagaimana?
Kita reba dengan ini. Siapa kita? Bagaimana keadaan kita ini? Ini kita yang mengubah hukum-hukum Allah. Kita mengubah. Jadi barang siapa yang mengubah kamu, tempatnya apa? Naru Jahannam. Bagaimana kita? Dan saya ceritakan, saya ingatkan buat diri tuan-tuan dan buat diri saya juga. Kita punya anak-anak perempuan, pakaian mereka kena jaga, aurat mereka kena jaga, tutur bahasa mereka kena jaga, isteri dan kawan, akhlak mereka kena jaga. Kita ambil anak-anak perempuan kita senang-senang dibawa oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Bagaimana? Ini kita renungkan baik-baik apa yang akan kita jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah menjanjikan syurga bagi orang yang bertakwa. Apakah takwa itu cukup dengan berzikir? Apakah kita katakan berzikir yang banyak itu takwa? Belum tentu zikirmu untuk menembus, untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu. Yang Allah pandang hatimu, yang Allah pandang bagaimana amalanmu. Allah tidak pandang kepada zikirmu. Allah tak pandang kepada banyakmu. Hatta kamu membaca Quran 30 juzuk satu hari khatam, tapi perbuatanmu haram, makan dari yang haram, isterimu membuat syubhah, isterimu membuat mungkar. Bagaimana kamu akan jawab dengan Allah Ta'ala? Apa yang guna tasbihmu? Apa yang guna tasbih? Ini yang kamu tegak dahulu. Haram, haram, halal, halal. Tak ada. Kalau hukuman Allah haram itu, bagaimana saya dah terangkan kemarin 5 perkara yang kita kena jaga. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Itu kita kena jaga tu. Para salafus salihin mereka ini menjaga kelima-lima ini. Menjaga kelima-lima ini. Wajib mereka terus lakukan. Sunat mereka memperbanyakkan. Haram mereka tetap sekat dan tidak mau melakukan. Bagaimana orang bertanya kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib, Masya Allah, siap doa Habib mujarab. Siap doa Habib mujarab. Doa Habib, doa dikabulkan, langsung diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Apa rahsianya Habib? Apa rahsianya Habib? Kata Habib Saleh, aku tidak pernah membuat mungkar kepada Allah Ta'ala. Aku tidak pernah menderhaka kepada Allah Ta'ala. Aku tidak membuat sebarang dosa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Begitu datang kepada orang satu lagi, Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddar. Dilihat Habib Muhammad bin Ali Al-Haddar ini dari Banyuwangi. Beliau sebelum masuk khalwat, sebelum masuk ibadah kepada Allah Ta'ala, beliau bekerja sebagai apa kata ini, jaga borang untuk import ekspor, untuk borang bil. Jadi urusan custom lah katakan, begitulah biasanya. Beliau menjaga tu. Kemudian ada yang mengatakan, Habib, tolong cepatkan sikit Habib, inti isi borang begini-gini, ini kita bayar sedikit. Habib Muhammad bin Allah Al-Haddar, bin Hadi Al-Haddar, langsung di bawah tempat kerjanya itu, beliau mengeluarkan 2 batang ninsan. 2 batang ninsan. Beliau tunjuk kepada orang itu, kemana aku akan pergi? Akhir hidupmu di sini aku akan pergi. Tempatku di sini. Aku tak ke mana-mana. Apa yang aku buat untuk menipu? Apa yang aku buat untuk keuntungan dunia? Kan ini tempatku akhir. Ada kita kerja bawah ninsan? Ada kita kerja, ada ninsan kat bawah? Tak ada. Cukuplah dengan mengingati mati. Cukuplah dengan hati ini mengingati mati. Supaya membunuh segala kelazatan. Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad begitu, taruh di bawah tempat duduknya, tempat isi borang, tapi di bawahnya adalah batu ninsan, supaya beliau mengingatkan dirinya bahawa beliau akan mati. Beliau mengingatkan dirinya, kemana aku akan pergi. Jadi maka itu tidak ada lakukan syubhah, tidak akan lakukan penipuan, tidak akan melakukan perkara-perkara yang haram. Ini kita asal boleh masuk dulu, haram halal kemudian. Ini kita. Yang penting masuk dulu, untung dulu, hasil dulu. Soal syubhah, soal haram kemudian. Bagaimana akan mendapatkan keberkahan kita? Bagaimana akan merasakan nikmat?
Begitulah Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad. Nah itu beliau masuk pada khalwahnya, dan pada satu masa datang kepada Habib Saleh Tanggul. Berdua. Beliau ini berdua. Sering, awliya ini sering ziarah menziarahi. Maka pada satu masa datang Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Allah menunjukkan makna keramah mereka, kemuliaan mereka, dan makna tadi amalan-amalan mereka itu benar. Takwa itu benar. Takwa mereka itu benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad kepada Habib Saleh bin Muhsin Hamid Tanggul satu hari, waktu yang agak kurang lebih dalam pukul 10 begitulah. Datang ziarah Habib Saleh. Suka sangat Habib Saleh menyambut kedatangan Habib Muhammad Al-Haddad. Alhamdulillah Al-Haddad. Al-Hadi bin Al-Haddad. Disambut, Habib Saleh kata, "Ya Habib, alhamdulillah ente datang di sini. Ana senang. Kita duduk sama-sama, nanti masakkan makan." Habib Saleh pula kesukaannya datang tetamu beliau yang masak sendiri. Meraihkan tamu dengan besar hati, masak sendiri. Kerana tahu kebersihannya, tahu apa semua, dan tak nak musyabah. Bukan tak ada orang gaji, bukan tak ada pembantu, tapi Habib Saleh lebih senang masak sendiri. Untuk meraihkan tamunya. Dia masak. "Ya Habib, tunggu, saya masak, kita makan." Kata Habib Muhammad, "Tidak. Aku datang semata-mata untuk menziarahmu. Lihat wajahmu, cukup. Aku mau pulang." Kata Habib Saleh, "Ente datang dari Banyuwangi, jauh. Apa pertemuannya sebentar ni? Cukup," kata Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad. Tak mau lagi. Saleh, "Tunggulah, duduk sebentar. Nanti hujan turun," kata Habib Saleh. Padahal waktu Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad masuk ke rumah Habib Saleh, cahayanya terang benderang. Matahari lebih kurang pukul 10 dekat sebelah, terang benderang. Kata Habib Saleh, "Nanti kau datang, hujan. Kalau mau keluar, gopoh-gopoh, hujan turun." Subhanallah, begitu pun ucapan Habib Saleh, hujan turun. Subhanallah, ini awliya. Ketahu Habib Muhammad bin Hadi Al-Haddad, "Ya Saleh, ya Habib Saleh, tak akan begini. Aku datang cuma untuk menziarahimu, cukup. Jadi aku tak perlu lagi untuk tunggu lama-lama. Kau minta dengan Allah Ta'ala hujan." "Ya khair," kata Habib Muhammad. Dia ambil lidaknya, dibuka, dilemparkan ke atas. Begitu lempar, ditangkap balik, hujan berhenti. Ini awliya salihin. Ini mereka ini dengan keramah yang bukan untuk menunjukkan, tetapi untuk menunjukkan mereka ini takwa kepada Allah Ta'ala. Maka dengan takwa itu Allah beri kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jika orang bertakwa kepada Allah, tentu Allah beri kemuliaan. Dan orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Siapa orang yang paling takwa? Yang paling bertakwa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umatnya mewarisi. Bagaimana mewarisi kalau hanya untuk di kerongkongan, untuk perjalanan yang hanya yang kamu fikirkan untuk keduniaan. Maka tinggal begitu. Maka firman Allah lagi, "Wa uzifatil jannati lil muttaqin," dan syurga itu dikekatkan kepada orang yang bertakwa. Jadi memang syurga ini memang didekatkan kepada orang yang takwa. Lihat Allah Ta'ala tunjukkan. Di mana dekatnya? Bukan maknanya dekat itu maknanya kamu dibukakan syurga. Tidak. Tetapi didekatkan kepadamu, yang jauh didekatkan, didekatkan kepadamu dengan amalan-amalanmu yang diridai Allah. Allah dekatkan syurga dengan bukan kamu nampak. Ada yang boleh nampak, ada yang boleh tak nampak. Tapi di waktu terakhir hidupmu, sebelum mengembuskan nafas terakhir, kamu akan lihat tempatmu di syurga. Kamu akan lihat tempatmu di syurga. Ini pesanan guru kami, untuk kamu melihat tempatmu di syurga. Dan kalau kamu tak dapat lihat, orang lihat tempatmu di syurga adalah lebih baik. Kalau kamu lihat tempatmu di syurga, mungkin fitnah. Biar orang lihat tempatmu di syurga. Maknanya Allah berikan ilham atau mimpi kepada orang itu tempat di syurga. Ijazah dari guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Halabshi, salah satunya, dan para ulama, dan amalan Imam Ghazali saya berikan kepada tuan-tuan hari ini, iaitu setiap hari Jumaat sebelum salat Jumaat, maknanya dari salat duha dan setelahnya,
bacalah 50 kali qul huwallahu ahad selepas Fatihah, 50 ahad sebanyak 4 rakaat. Jadi 4 rakaat itu maknanya 200 qul huwallah setiap minggu. Hari Jumaat amalkan ini. Insya-Allah jika Allah akan melihatkan kamu tempatmu di syurga, Allah akan beri kamu lihat. Kalau kamu tak lihat, Allah beri orang melihat tempatmu. Itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Itu dia. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan dapat lihat tempatmu di syurga. Berapa minit kamu baca qul huwallahu ahad untuk 4 rakaat? Paling tinggi paling lama 20 minit. Paling lama. Kalau kamu dah biasa. Tapi bukanlah macam ekspres sangat. Macam lembu nak menyundul. Bacalah dengan tertib. Kerana qul huwallahu ahad itu adalah sifatur rahman. Rahsia yang Allah berikan. Dalam qul huwallahu ahad banyak faedahnya. 3 kali qul huwallahu ahad berarti khatamul Quran. Berarti khatamul Quran. Jadi nak tidur malam, sebelum tidur bacalah qul huwallahu ahad 3 kali. Seperti kamu khatamul Quran. Dan kemudian bacalah tasbih, zikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali dalam sebelum tidur. Amalkan perbuatan-perbuatan ni. Cari redha Allah sebelum tidur, baca bacaan ini semua. Baca bacaan ini semua. Jadi qul huwallahu ahad tadi bagaimana berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi SAW berada di Tabuk. Kelihatan tiba-tiba langit menjadi mendung. Dalam cuaca yang terang benderang itu, tiba-tiba langit menjadi mendung. Maka bentar lagi turun Jibril kepada Nabi SAW. Ya Jibril, Nabi bertanya, kenapa langit yang tiba-tiba tadi terang menjadi mendung? Tidakkah kau tahu ya Muhammad, bahawa seorang dari sahabatmu namanya Sa'labah. Dulu Sa'labah yang munafik, ini satu Sa'labah yang benar, namanya Sa'labah. Beliau telah meninggal dunia dan malaikat di langit turun untuk menyalatkan jenazah beliau dan untuk mengiringi roh beliau. Apa kelebihannya ya Jibril sampai begini Allah mengagungkan Sa'labah? Maka kata Jibril, ketahuilah ya Tuhan, Sa'labah ini tidak tinggal dengan membaca sifatur Rahman, iaitu mering membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Tak tinggal dengan sifatur Rahman. Maka Allah mencintainya mereka. Allah mencintainya, maka malaikat berbondong-bondong turun untuk menyalati jenazah mereka, jenazah beliau, dan Tuhan diperintahkan untuk mensalat gaib jenazah beliau. Ini keistimewaan orang yang takwa, yang jaga. Bagaimana seorang sahabat Nabi lagi dikatakan setiap rakaat bacanya qul huwallahu ahad. Tiap rakaat suaranya bagus tapi bacaannya qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, tiap hari begitu. Maka sahabat-sahabat dari risau pada dan disuruhkan jadi imam kerana suaranya bagus. Tapi itulah yang surah yang dibaca. Jadi berkenaan surah ni kita ambil sedikit bagaimana kata Abdullah Haddad. Biasakan dalam salat ada jadual yang telah ditetapkan oleh Abdullah Haddad. Biasakan dalam bacaanmu dalam surah bacaanmu lima waktu ini, bacalah surah, kerana dalam itu dah ditulis surah. Jadi bacalah surah yang padat. Maknanya apa? Ini betul. Ada surah yang cukup. Boleh kita baca lepas Fatihah kita baca lau anzalna hadzal Quran, kita baca ayatul kursi Allahu a'lam, boleh. Tapi itu bukan surah, itu dikatakan ayat. Yang dikatakan surah walaupun pendek seperti bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar salli alaihi inna syani'aka wal abtar. Walaupun pendek tapi itu itu namanya surah. Kalau ayatul kursi lau anzalna itu dikatakan ayat dari Al-Quran. Jadi yang disuruh baca selepas Fatihah baca surah. Jadi baca surah yang penuh. Baca surah yang penuh walaupun pendek. Bukan kamu membaca ayat bagus bukan tak sah ayat, tapi kemulikan kata Allah Haddad, bacalah surah. Jadi sebab itu dikatakan setelah Fatihah baca surah. Jadi walaupun pendek namanya surah. Jadi padat.
Jadi begitu. Yang dibaca oleh sahabat ni qul huwallah. Rakaat yang pertama qul huwallah, rakaat yang kedua mengadu sahabat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana si fulan ini bacaannya? Nabi panggil dia. Ya fulan, orang mengadu kepada aku begini keadaanmu. Kenapa kamu suaramu bagus? Kenapa tak baca daripada surah-surah yang lain? Ya Rasulullah, demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sifatur Rahman, maka aku bacakan qul huwallah kerana cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rasulullah siapa nak bohong? Mana boleh bohong? Maka benar apa yang kamu katakan, teruskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teruskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Ini maka itu. Sebab tu kita lihat Yaumul Jumaah, surahnya dah ditetapkan oleh para ulama, iaitu suratul Sajadah dan suratul Insan. Dah ditetapkan. Ayat banyak. Kamu boleh baca ayat macam-macam ayat. Sah salatnya. Tapi jangan baca ayat yang panjang-panjang. Kesian orang tua. Kata Nabi SAW, kalau nak baca, biar di rumah waktu malam tahajud. Malam waktu tahajud, basah mata mengantuk, baca pendek-pendek pula. Nak cepat tidur. Jadi baca untuk khatam Al-Quran. Bagaimana Sayyidina Osman malam tahajudnya 2 rakaat khatam Al-Quran. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar An-Ni 2 rakaat tahajudnya, Habib Hasan Al-Bahar dalam rakaat 2 rakaatnya khatam 90,000 qul huwallahu ahad. Kalau kita rasakan cerita ini mustahil, macam mana 2 rakaat boleh baca 90,000? Kamu mesti ingat peristiwa Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadrat Allah Subhanahu wa taala, di hadrat Allah dah tak ada lagi masa dan tempat. Mustahil di hadrat Allah ada masa dan tempat. Kalau ada masa dan tempat, maka Allah itu baru mustahil. Jadi di sisi Allah tidak ada masa dan tempat. Maka Nabi Isra' Al-Mi'raj yang dikatakan oleh ulama 1/3 malam ada masa dan tempat. Kerana Nabi masuk ke syurga, Nabi lihat ahli neraka, Nabi pergi ke tempat daripada satu tempat, daripada Baitul Muqaddis saja, daripada Masjidil Haram ke Baitul Muqaddis dia perjalanan dah berapa lama. Kerana dah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada bertempat. Tetapi di sisi makhluk balik ke dunia ini ada tempat dan waktu. Jadi bila ada tempat dan waktu, manusia mempertikaikan mustahil. Tapi di sisi Allah tiada yang mustahil. Jadi ini iman kita. Contoh Isra' Mi'raj Nabi yang paling senang saya bawakan, contoh Isra' Mi'raj Nabi seperti ada seekor semut dalam baju tuan. Ada sekumpulan semut. Sekumpulan semut itu semua dalam baju tuan. Tapi semua semut-semut ni keluar, satu semut tak sempat keluar, tergantung dalam baju tuan. Tergantung dalam baju, tinggal dalam baju tuan. Kemudian tuan dari sini nak pergi ke Johor Bahru, dan daripada Johor Bahru nak pulang balik waktu petang. Jadi semut itu termasuk dalam baju tuan. Tuan berjalan sampai ke Johor Bahru, petang balik. Bila petang balik, semut ni keluar jumpa kawan-kawan dia. Polan, aku pergi Johor Bahru lah. Semut lain kata gila ke tak gila? Semut lain kata gila ke tak gila? Engkau bila mata engkau merayap-rayap, engkau kata engkau pergi Johor Bahru. Mustahil. Sebab Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi, yang memperjalankan. Jadi yang memperjalankan Rasulullah siapa? Allah. Yang memperjalankan semut tadi siapa? Orang yang bawa baju tadi, yang bawa kereta tadi. Jadi semut ni balik ke tempat kawannya, mengatakan aku pergi Johor Bahru. Oh, mustahil. Tak masuk akal. Kerana akal semut tak sampai ke situ. Tapi kalau yang dikatakan memperjalankan ni, semut tu dibawa oleh satu orang, maka sampai ke Johor Bahru dan balik semula. Itu masuk akal. Jadi begitulah hak Allah SWT memperjalankan Nabi SAW. Jadi jangan kita pertikaikan lagi. Yang penting kita tanamkan keyakinan. Tak ada dolak dalil lagi, tak ada keraguan lagi. Dan sambut Isra' Mi'raj jalan terus, memperingati kisah Nabi SAW. Ini dia. Maka itu keyakinan kita.
Tetapi ini banyak hari ini keraguan. Pasal dia fikir dia yang berjalan, bukan Allah yang memperjalankan. Itulah apalagi yang dahulu-dahulu kita ingat seperti awliya-awliya salihin berada di sini tapi sampai di Mekah. Jadi kita lihat tuan-tuan guru yang ada di sini dahulu. Di mana tuan? Saya berada di Mekah. Saya berada di Mekah. Begitu. Bagaimana? Kerana dia sudah menjadi ahli khutwah. Ahli khutwah ni orang yang melipat bumi, yang gulung bumi. Kita lipat tikar, lipat tempat tidur hari-hari. Jadi maka kita mana dapat? Kita tak merasakan sebab amalan-amalan kita masih tergantung dengan makhluk. Amalan-amalan kita belum menjejak ke jalan-jalan orang-orang salafus salihin yang bertakwa benar-benar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Maka firman Allah lagi, innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan memperolehi syurga jannatun na'im dari mereka, Tuhan mereka. Mewarisi jannatun na'im, yang penuh nikmat di dalamnya, yang mana kata ulama kalau di dalam suratul Waqiah itu disebut waqiatum yang disebut makanan buah-buahan itu, makanan buah-buahan buah-buahan di syurga itu kata ulama mempunyai 70 rasa. 70 rasa. Tak ada yang masam, tak ada yang pahit, tak ada yang kelat. Di syurga tak ada ini semua. Semuanya nikmat. Manis, lemak yang kita rasakan hari dunia ini yang sedap. Manis, lemak itu yang di dunia. Pahit, kelat semua tak ada di syurga. Jadi yang kita dapat rasa di dunia ini cuma 2. Lagi 68 tak terlintas di fikiran kita, tak terlintas di otak kita. Apakah rasa-rasa itu lagi? Maka ini nikmat yang Allah berikan di syurga. Apakah kita tidak ingin mewarisi apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Bagaimana mewarisi? Anak sahaja kalau kita nak mewarisikan harta yang ada pada kita, kita tengok keadaan anak itu. Benar perjalanannya, kaki joli, merosakkan atau tidak, bagaimana percampuran, baru kita berikan amanah. Ini Allah berikan kita perjanjian dan berikan kita amanah. Allah tak mungkir janji. Bagaimana kita yang sering mungkir janji dan meninggalkan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Bagaimana untuk mewarisi tempat-tempat ini kalau kita meninggalkan amanah-amanah Allah Subhanahu Ta'ala? Kita meninggalkan amanah-amanah Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian tuan pengarang mengatakan lagi firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Artinya sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam taman dan diiringi sungai dalam majlis kebenaran sisi raja yang maha kuasa. Ini nikmatnya, dengan sungai-sungai. Kita hari ini pantai Kelebang aja tiap-tiap minggu penuh. Berkelah. Dalam berkelahan itu berapa banyak maksiat, berapa banyak yang haram. Melihat yang terbuka aurat, melihat yang begini. Bagaimana berkelahan itu? Ini yang penting, yang sedihnya bulan-bulan seperti bulan apa namanya, Ramadan, bulan-bulan ini pun pergi berkelah juga. Bulan-bulan Maulud pun pergi berkelah juga. Kelah kerana apa itu? Ini perkelahan untuk menenangkan fikiranmu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu bagaimana Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Hasan al-Basri tadi, ya Hasan al-Basri, apakah perkara yang menghidupkan agama dan apakah perkara yang menghancurkan agama? Maka banyak soalan ini Sayyidina Ali bersoal kepada setiap guru-guru yang di dalam majlis. Sayyidina Ali datang ke Baghdad, soal para guru-guru yang mengajar, apakah yang membantu menaikkan agama, yang membangunkan agama, dan apakah yang menghancurkan agama? Maka jawab Hasan al-Basri 2. Yang membangunkan agama tadi adalah sifat wara'. Sifat
Yang meruntuhkan agama, yang menghancurkan agama ialah sifat agak-agak sifat apa? Ya? Sifat apa tuan? Tak apa. Tak buat kita dialog sikit lah, cepu mas. Kalau kata cepu mas, kalau ada siapa dapat jawab ni 5,000 berebut cari yang 5,000 cepat cari apa jawapan dia, berebut nak cari cepu mas. Ini cepu mas Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ialah sifat tamak, rakus. Ya, kita tengok hari ini bagaimana yang tamak, yang rakus, yang halub. Ini akan menghancurkan agama. Kerana bila orang dah tamak, dah rakus, dah halub, agamanya ke belakang, tertinggal sama sekali. Kerana tidak ada pertimbangan dengan akal lagi. Yang dibuktikan dengan hawa nafsu, qairah. Bagaimana pilihan orang tua-tua, pandai juga orang tua-tua dulu. Dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang. Orang tamak selalu rugi bagai anjing dengan bayang-bayang. Memang dunia ini, kata Ibn Athaillah, adalah bayang-bayang. Bayang-bayang di siang hari kamu kelihatan, tetapi bila di malam hari, hari gelap, ada kelihatan bayang-bayang lagi? Tak ada. Dunia itu bayang-bayang. Yang kamu kejar dengan bayang-bayang, apa yang ada? Apa yang akan dapat kamu pegang dengan bayang-bayang? Kejar bayang-bayang, pegang bayang-bayang, dapat? Tak dapat. Jadi ini khayalan. Dunia, hubbud dunia ra'sul khati'ah. Cinta kepada dunia yang berlebihan akan menjadi penghulu kepala segala kerosakan. Inilah sifat tamak, haluba dan sebagainya. Kerana mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Bagaimana? Mungkin saya dah terangkan di sini dahulu. Iaitu dua, kata ulama, dua perkara, dua jenis haiwan ini bagai contoh bagi kita. Ada tak? Saya terangkan dahulu. Ada kan? Ingat apa dia? Balik tak tulis campak, mana nak ingat? Tak tulis. Sudah. Inilah kata Habib Ali bin Muhammad Habashi, perlunya kamu bawa catatan. Sebab catatan tu akan mengingatkan kamu. Bila kamu dah lupa ataupun dah tak ingat lagi nyanyuk, catatan itu boleh digunakan oleh waris-warismu untuk murajaah. Tetapi kalau kamu tak jujur, masuk dalam kepala, satu hari pening kepala, sakit kepala, lupa segala-galanya. Itu makanya kata Habib Ali, penting untuk catatan. Maka bawalah kamu kalam dan kertas. Tapi alhamdulillah hari ni ada video, ada recording, ada. Alhamdulillah. Buka, tapi bila buka video buka lain, nanti yang payah tu. Kan? Cerita lain pula dia buka. Ya Allah, ya Karim. Jadi ini dia bayangan-bayangan itu tadi. Jadi kamu lupa. Kamu lupa dengan perkara-perkara itu. Kamu tinggalkan perkara-perkara itu. Jangan. Ingat, ini adalah penipuan. Ini adalah tipu daya daripada iblis dan sebagainya. Balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikirkan, kerana kamu akan hanya hidup di dunia sementara. Kamu akan lepaskan. Bagaimana kamu lahir, menggenggam dunia, mati, tanganmu terbuka, lepas. Ada yang mati lagi nak pegang ini? Tak ada. Masih juga diorang tu tegakkan, bukakan. Supaya makna dunia ini tidak ada punya harga di sisi Allah Subhanahu. Kalau punya harga di sisi Allah Subhanahu, sebelah kapak nyamuk saja, orang kafir tak dapat minum air. Orang kafir tak dapat minum seteguk air pun Allah tak akan beri kepada orang kafir. Kerana dunia ini tidak punya harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dunia ini adalah mazratul akhirah, ladang-ladang ataupun jalan-jalan untuk kita menuju akhirat. Maka carilah bekalan-bekalan itu. Bawalah bekalan-bekalan. Apa yang kita nak bawa bekal? Apa yang kita nak bawa? Bekalan-bekalan yang jauh, maka siapkan bekalan-bekalan yang mencukupi. Siapkan bekalan-bekalan yang mencukupi. Jadi ini maknanya dihiasi dengan sungai-sungai, dengan nikmat-nikmat yang luar biasa. Dan paling nikmat sekali apabila kamu diberikan melihat wajah Allah Subhanahu Ta'ala pada hari
Jumaat. Ini tentang hari Jumaat ni, cuka kita siap sikit. Kerana Nabi dah mengatakan yang awal Jumaat dapat seperti seekor unta, yang rendah sikit dapat seperti lembu atau kerbau, yang lebih rendah sikit dapat kambing, yang lebih lambat sikit dapat ayam, dan lebih lambat sikit lagi sebelum imam naik mimbar ataupun sebelum azan yang pertama dapat telur ayam. Jadilah dah tak dapat yang lain, dapat telur ayam ni. Lepas imam naik khutbah, malaikat dah tutup buku, maka kamu masuk dah tak ada lagi catatan sebagai orang yang hadir hari Jumaat. Kita tak sedar. Paling best sekali pergi Jumaat biar lambat, keluar paling awal sekali, senang, tak susah. Kamu nak melihat Allah besok bagaimana? Kamu nak dengar yang jauh atau yang dekat? Kamu tentu nak tidak kamu jauh seperti kamu melihat cahaya matahari. Begitulah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dekat, yang Allah berikan, yang Allah bukakan, yang tidak boleh kita sifatkan. Datanglah Jumaat awal-awal sikit. Datanglah Jumaat awal-awal sikit. Ini hari Jumaat macam-macam urusan ada. Tidur dah sampai pukul 1, lambat lagi. Malam Jumaat dah malam Jumaat. Yang Jumaat pun nak sambung lagi. Payahlah. Awalkan waktu Jumaat. Kerana Jumaat itu dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ambil keberkahannya. Baca Yasin, baca suratul Kahfi. Barang siapa yang baca Yasin pada hari Jumaat, diampunkan Allah Ta'ala segala dosanya. Kemudian beratus Kahfi. Apabila baca suratul Kahfi setiap hari Jumaat, maka datang Allah memberikan cahaya dari rumahmu sampai Baitullah, sampai ke Masjidil Haram Baitullah. Setiap minggu cahaya itu terus berhari minggu. Tapi bila kamu putuskan pada hari Jumaat yang lain tak baca suratul Kahfi, maka cahaya itu terputus dengan sendirinya. Jadi tak rumah kita bercahaya sampai ke Baitullah setiap minggu, terus berjalan tak putus-putus. Ini dia. Panjang sangat suratul Kahfi. Baca peringkat-peringkat. Kalau tengok TV panjang-panjang tak mengeluh. Kalau baca magazin surat khabar sampai 4 lipat, bahasa Cina, bahasa India, bahasa apa pun kamu boleh baca, tak ada ngeluh. Kerana nak tahu hal keadaan dunia. Nak tahu hal keadaan dunia. Dunia apa yang kamu nak tahu? Bagaimana kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, satu hari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas naik kereta api sama pembantunya. Naik kereta api sama pembantunya. Di dalam kereta api itu ada residen, ataupun maknanya orang Belanda, yang dikatakan macam presiden lah, maknanya DO ke apalah gitulah kan, residen. Jadi ada residen. Gubernur ini tengah buka buku, buka surat khabar. Habib Abdullah bin Muhsin panggil pembantu, fulan, pergi tanya sama itu gubernur, itu orang, presiden ke gubernur begitu, pergi tanya sama itu orang, apa yang dia baca. Ini pembantu takut sama ini residen, kerana orangnya Belanda ini garang. Tapi kerana suruhan Habib Abdullah bin Muhsin, maka mereka tak boleh buat, tak boleh elak, maka dia pergi. Tuan, kata Habib Abdullah, tuan, apa kata Belanda tu? Belanda garang ni bukan main. Kita takut dengan Belanda, tapi tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Belanda kata, tuan saya tanya, tuan baca apa? Mana mau tahu, sudahlah. Marah Belanda itu, balik pembantunya, Habib saya tanya dia, apa dia jawab? Dia kata, dia marah sama saya. Pergi lagi, kata Abdullah bin Husain, beritahu kepada dia yang kau baca itu tak ada dalam berita, bahawa rumahmu di Belanda terbakar dan kamu bakal jadi orang kaya. Kamu bakal jadi orang kaya. Datang lagi Abdullah bin Husain, tuan saya kata, tuan baca berita ni tak ada dalam berita, rumah tuan terbakar dan tuan jadi orang kaya. Marah Belanda ni, marah, usir. Tapi Belanda ni memerhatikan Abdullah bin Husain.
Dalam perjalanan tadi Habib Abdullah bin Husain untuk turun ke satu tempat, mungkin di Pekalongan, dan kemudian Belanda ini berjalan untuk naik kereta api tadi untuk turun di Surabaya. Malam itu dapat telegram bahawa rumahnya di Belanda terbakar. Wah, benar apa yang dikatakan orang. Maka Belanda ini bergegas pulang ke Belanda. Bergegas Belanda, benar rumahnya terbakar. Dan rumah itu milik kakaknya. Milik kakaknya yang mana rumah besar dan punya ladang-ladang. Dan kakak ini tak berkahwin dan tak punya anak. Tak ada warisnya. Maka Belanda inilah yang mewarisi segala harta kakaknya. Harta kakaknya. Begitu setelah urusan selesai segala-galanya, balik Belanda ini pergi ke Jakarta. Dari Jakarta dia teringat naik kereta api tadi, berhentinya di daerah Pekalongan mungkin. Di situ di sekian hari dia tahu, hari yang dia sebutkan tadi dah dapat tahu. Dia pun tanya dengan orang kat situ, ada tak sekian hari bulan, sekian bulan ada satu orang tua dengan satu pembantunya datang begini-begini. Orang tak kenal. Ada yang akhirnya bertanya kepada sahabat, kenal. Orang ini tidak ada di sini. Di mana orang ini? Orang ini tinggal di Bogor. Siapa nama orang ini? Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Tinggalnya di Bogor. Di Bogor. Maka Belanda ini pergi ke Bogor. Dan pergi di Bogor, sampai di Bogor dicari-cari, dapat tempatnya namanya Empang. Sampai ke tempat namanya Empang. Datang ziarah kepada Habibullah bin Muhsin. Bertemu dengan Habibullah bin Muhsin, mengatakan, ya Habib, apa yang tuan cakap semua benar. Apa yang tuan cakap terbukti benar. Dan sekarang saya nak hadiahkan Habib. Apa yang Habib minta? Nak beli tanah, nak beli itu, nak beli apa yang Habib minta? Kata Habib Abdullah bin Muhsin, saya duduk di sini menumpang. Saya menumpang. Kalau boleh, tempat ini supaya dapat saya dibelikan, menjadikan tempat ini tempat masjid saya dan menjadi kuburan saya di sini nanti. Kata Habib Abdullah bin Muhsin. Belanda tak banyak cerita, mengatakan menghadiahkan kepada Habib Muhsin, dan Habib Abdullah bin Muhsin membeli tanah itu dan kemudian mewakafkan tanah itu untuk madrasah dan sebagainya, dan membinakan masjid di situ, membangunkan masjid, dan beliau punya kuburan di situ, Habib Abdullah bin Muhsin. Begitu Belanda itu tengok wajah Abdullah bin Muhsin, tertarik. Akhirnya dikatakan terpengaruh Belanda ini dengan akhlak-akhlak tutur kata yang baik dari Allah bin Muhsin. Akhirnya masuk dia akan Islam. Ini akhlak yang mulia. Ini sifat-sifat aulia-aulia dengan akhlak yang mulia dan ketakwaan yang mulia. Jadi mereka mengharapkan apa-apa untuk dunia, tetapi mereka dapat untuk akhirat. Mereka dapatkan ini, tanah ini dibuatkan wakaf untuk masjid, untuk masjid, untuk madrasah dan sebagainya. Kita kalau dapat bilang semuanya, besar tanah aku, bagi pula waris, macam mana nak bagi? Itu kepentingan kita, mendahulukan diri kita daripada orang lain. Itulah, maka kita fikirkanlah apa yang kita dapati, supaya yang kita dapati ini orang lain juga punya hak di dalam apa yang kita dapat. Rezeki yang kita dapat, orang miskin punya hak di situ. Bagaimana kata Habib Allah atas kepada satu Habib Agil, ya Agil, pekerjaan kita ini, untung kita ini, meniaga kita ini bukan untuk kita. Apa yang kita dapat ni semua untuk janda-janda dan fakir miskin dan anak yatim, bukan untuk kita. Bukan untuk kita, kata Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu dia. Jadi hanya mereka cari untuk penghidupan sahaja. Padahal Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi, jual madu. Jual madu. Buka jual madu, dapat untung dibahagi 3. Untuk modal, untuk makan pada hari itu, bukan untuk setahun, untuk hari itu, dan untuk orang miskin. Untuk orang miskin dah diketepikan. Kita untung simpan dulu, nak bagi, ya Allah, susah payah aku cari mana bagi orang tu, simpan dulu untuk khazanah ini. Tapi Abu Bakar Allah, kerana beliau mengatakan, bagaimana kata Nabi SAW, Nabi sendiri memikirkan bahawa untuk meletakkan kaki kanan daripada kaki kiri kepada kaki kanan, untuk mengangkat
Nabi mengatakan aku belum tahu sampai umur. Berjaga-jaga. Kita dah plan 10 tahun yang lalu akan datang. Vision. Target kita kalau ada betul 3 tak apa. Tapi target kita yang 3 ini yang berbahaya. Target kita apa? Malas. Sifat jemu. Dan tak ada ambition untuk menjadi menjadi orang-orang yang salihin dan sebagainya. Yang kita ambition untuk dapat perniagaan yang benar, untuk kaya, untuk ini, untuk apa. Kaya dunia tak salah. Tapi dunia itu mazratul dapatkan nikmat-nikmat itu dan jangan kamu lupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa'ad. Dapatkan syukur kepada Allah Taala. Tapi jaga nikmat itu. Maka inilah dia. Dapatkan orang adat Allah Taala begitu. Kerana dia tidak memikirkan untuk hidup besok harinya. Kita esok ada bagimu. Beliau esok belum tahu ada bagimu. Besok belum ada bagimu. Itu mereka. Kita besok ada bagimu. Apalagi kalau 10 tahun ada bagimu. Dia bila kita nak buat persiapan untuk mati. Merancang tak salah. Tapi dalam perancangan itu biar mendapat keridaan Allah Subhanahu Taala. Merancang itu tidak salah, tapi jalannya tidak mengganggu dari kamu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Ini yang kita nak lakukan. Jadi alhamdulillah. Kalau kamu orang terkaya di dunia, alhamdulillah. Siapa? Orang Islam. Tapi dapat bagaimana? Dalam rezeki yang halal. Bantu orang Islam. Ini dapat yang Islam tapi tak bantu orang Islam. Bagaimana? Semuanya pakai Islam. Simpan sendiri. Jadi Qarun. Semua sebab tu bila dia terima harta, semuanya harta Qarun. Jadi jangan sampai kita jadi Qarun. Dan di antara lagi mendapat kemuliaan di akhirat, firman Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang amat mulia di antara kamu dalam pandangan Tuhan ialah orang yang bertakwa. Tadi kita dah jelaskan. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala, takwa. Ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila dipandang ketakwaanmu Allah, takwa ini mempunyai peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat. Bagaimana nafsu itu mempunyai 7 peringkat. Pertama nafsu. Innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu amarah. Setelah nafsu amarah, nafsu lawamah. Setelah nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Kemudian nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang dah sampai kepada tenang, tentram. Ya atau nafsu mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dah tenang nafsu ini. Sampai sini peringkatnya. Nafsu mutmainnah kepada nafsu radiyah, kemudian mardiyah dan nafsu kamil. Dia peringkat 7 nafsu. Jadi bagaimana perjalanannya? Inilah ya, perjalanan bagaimana kamu mengatasi kehendak-kehendak nafsumu, bagaimana kamu membunuh atas kehendak-kehendak nafsumu, tidak menuruti akan nafsumu. Kerana nafsu ini dikelilingi oleh syahwat. Jadi nafsu ialah neraka. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Syurga itu nikmat tapi dikelilingi dengan azab, kesusahan. Maka naklah kamu tebus, lawan, mujahadah untuk mendapatkan kemenangan dalam melawan hawa nafsu kita, menentang hawa nafsu kita. Bagaimana mereka ini bermujahadah? Lihat Imam Ahmad bin Ali, Imam Muhammad Badawi Al-Badawi. Beliau satu malam ibadah dalam umur yang muda, kurang lebih baru 11 tahun. Ibadah. Malam itu beliau mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, malam tadi saya bermimpi bertemu Rasulullah. Hanya melihat wajahnya saja." Kata ibunya apa? Agak kita kalau mimpi Rasulullah, kata ibu kita apa? "Beruntung kau nak." Tapi ibu yang begini tak mengatakan keuntungan.
kau bukan anakku lagi. Kau bukan anakku lagi, kata ibunya. Teruskan zikirmu, teruskan ibadahmu, perbanyakkan, kata ibunya. Ibadah lagi. Imam Ahmad Al-Badawi ibadah. Satu malam bermimpi melihat wajah Rasulullah separuh. Bangga temu ibunya. Ibu, saya mimpi Rasulullah melihat wajahnya separuh bahagian. Belum, kata ibu, kau bukan anakku. Kau bukan anakku, kata ibunya. Lihat, kalau kita dah mimpi macam itu dah cukup lah, alhamdulillah lah. Tapi ibu yang menjadi pendidik, yang menjadi pendorong, ini sifat ibu yang benar-benar ibu yang sejati, ibu yang mendorong anaknya kepada ibadah, bukan ibu yang mendorong anaknya kepada maksiat, ibu yang mendorong kepada anaknya kepada kelekaan, kelalaian. Ini ibu yang benar-benar, ibu yang mempunyai jiwa pendidik yang benar. Bagaimana juga ibunya Habibullah bin Saiman Tahir, ibunya begitu. Maka kata, teruskan banyakkan zikirnya, sampai satu malam bermimpi bertemu Rasulullah dengan wajah yang sepenuh diri Rasul. Kata ibunya, ya, kau bukan lagi anakku. Kau bukan lagi anakku, kata ibunya. Malu Imam Ahmad Al-Badawi. Belum. Perbanyakkan kan. Akhirnya di suatu malam beliau beribadah dan bertemu Rasulullah SAW minal yaghabah. Langsung bertemu buka dengan Rasulullah SAW secara yaghabah, yakni jaga. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, sampaikan salamku kepada ibumu. Begitu Imam Ahmad Badawi bertemu Rasulullah, setelah itu keluar dari tempatnya, bertemu dengan ibunya dan mengatakan bertemu dengan Rasulullah minal yaghabah, dan Rasulullah sampaikan salamnya kepada ibu. Maka kata ibu, engkau benar anakku sekarang. Bagaimana kita? Kita mimpi apa? Mimpi nombor ekor. Malam pergi cari nombor ekor. Mimpi apa? Mimpi nak cari keuntungan dunia. Ini yang mereka cari untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Bagaimana mungkin kita? Rugi tak kita kalau belah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Maka kita banyakkan zikir, perbaiki amal-amal kita supaya kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal yaghabah. Itu sebaiknya. Ini orang kata pula, mana boleh bertemu Nabi cara jaga, orang dah mati boleh jaga. Habis waktu Rasulullah Mi'raj bertemu dengan Nabi Allah Musa mati ke hidup? Nabi Allah Musa mati ke hidup? Dah mati. Tapi syur Nabi Allah Musa untuk daripada semayang 50, hari ini kita pakai 5, siapa yang anjurkan? Orang hidup, orang mati? Orang hidup, orang mati. Fikirkan baik-baik, manfaat atau tidak. Ini yang dikatakan supaya kamu ziarah kepada awliya salihin, gunanya untuk mendapat keberkahan dan manfaat. Bukan mereka itu berkuasa, tapi bagaimana Nabi tadi, syur Nabi Allah Musa, Nabi naik balik ke Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya bukan Nabi punya kuasa. Begitu juga kamu bertawassul kepada awliya, awliya itu tak punya kuasa, tetapi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekas untuk kamu mendapat hajatmu, keinginanmu, dengan bertawassul kepada mereka dengan amal-amal mereka. Ini yang sebenarnya. Bukan awliya itu yang boleh memberikan mudarat, bukan awliya itu yang memberikan yang kamu inginkan, tidak. Ini yang sebenarnya. Jadi ini yang kita fikirkan. Hari ini kita terpengaruh dengan yang bukan-bukan, terpengaruh dengan ini. Kita ziarah kepada ibu kita, tujuannya apa? Ziarah kepada ibu kita tujuannya kerana ibu kita itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, muliakan kita. Habis ziarah ibu, tutup makam ibu, tak kasih, jangan kenal ibu. Ini bid'ah, taruh nisan bid'ah. Bahlul. Tamak cakap bahlul. Tuan, fikirkan. Pernah datang ke Hadramaut satu orang yang dikatakan ortodok, Kristian ortodok.
beliau ini punya matlamat setelah menyebarkan risalah-risalah tentang Rasulullah SAW, penghinaan kepada Rasulullah SAW, risalah-risalah yang membencikan para salafus salih, para habaib khususnya. Beliau akhirnya nak mencari lagi bukti yang nyata, maka beliau berziarah ke Hadramaut, ke Tarim. Tujuannya untuk mendapatkan maklumat yang tepat supaya boleh memburukkan Islam, boleh menghancurkan Islam, boleh melenyapkan Islam. Maka beliau datang ke Hadramaut. Beliau seorang Kristian Ortodok. Beliau boleh berbahasa Arab. Kerana dia boleh baca Injil dan sebagainya, boleh berbahasa Arab. Datang ke Hadramaut, berjumpa para salafus salihin waktu itu, Mas'ud bin Salim Syatili dan sebagainya. Datang ke waktu itu, bertemu para salafus salihin, para habaib. Baru mereka tahu yang datang itu adalah orang Kristian yang ortodok, tetapi mereka memberikan layanan yang baik. Kamu nak pergi, nak meninjau, nak cari tempat, nak buat ini, nak buat ulasan, nak buat apa, diberikan pembantu, diberikan orang yang bawa kereta sayarah supaya membantu mereka, orang ini untuk ke mana-mana, supaya ambil foto, ambil gambar dan sebagainya. Akhirnya beliau janji untuk 1 minggu ke Hadramaut, Tarim dan sebagainya. Setelah beliau sampai, diberikan kemudahan, beliau dah merakamkan segala-gala rakaman dan segala apa semua dah diambil. Dan beliau ini punya 3 perkara yang sangat beliau benci. Pertama, beliau benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, beliau membenci keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, beliau membenci kuburan. Beliau membenci kuburan. Maka datang, tak dapat semua maklumat-maklumat, datang balik kepada habaib tadi. Maka beliau nak pulang, jangkanya nak pulang. Tapi persoalan beliau bila bertemu dengan para habaib ini, ditanya, Tuan tahu saya ini maknanya orang Kristian, datang ke sini mencari maklumat untuk mendapatkan maklumat supaya saya boleh buat risalah. Kata para habaib ini, terserah kepada kamu. Tapi kamu sebagai tamu kami, kamu bukan kafir harbi, kamu kafir zimmi, kami layan dengan baik. Kerana kami tidak dibenarkan mengazabi atau menghancurkan kamu atau merosakkan kamu. Tamu datang, kami lakukan. Kami bawa akhlak datuk kami. Ditanya, siapa datukmu? Maka mereka mengatakan, datuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Mendengar begitu, orang kafir ini Kristian terperanjat. Apakah akhlak Nabi begitu? Iya, kata mereka. Selama ini aku menerima risalah, bukan begitu akhlak Nabi. Akhlak Nabi ini buruk. Kaki perempuan, makan ini tak betul. Semua akhlak Nabi yang ini, yang telah dia keluarkan risalah-risalah itu. Tetapi berbanding, berbeza dengan apa yang kamu ucapkan hari ini. Ini tak mungkin, kata padri ini tadi. Kalau begitu kamu punya kitab. Dia kalau kamu aku mutala'ah, boleh. Diberikan dia ini kitab yang tadinya nak balik dalam masa seminggu, beliau mutala'ah kitab Arab. Dan setelah mutala'ah selama 1 minggu, beliau mengatakan, benar apa yang kamu apa yang diajar Rasulullah SAW benar. Kerana beliau boleh bahasa Arab, benar. Maka saksikanlah hari ini aku mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan akhlak saja mereka bawakan supaya orang yang kafir tadi, yang ortodok tadi, bencikan Islam, dapat masuk Islam. Kemudian para habaib ini bertanya, kenapa kamu benci 3 perkara ini? Pertama, kamu benci Rasulullah. Dia kata dengan sebab Rasulullah, agama-agama lain tertindas, agama-agama lain semua habis hancur. Habis hancur semuanya kerana Rasulullah mengembangkan Islam. Dan kami benci keturunannya kerana keturunannya mengembangkan Islam dari Hadramaut, dari Nusantara yang jauh, Timur Tengah yang jauh, sampai ke sini dengan tidak minta apa-apa balasan. Dengan masuk ke tempat-tempat yang jauh. Mungkin masuk ke Tengkera. Dulu Tengkera ada apa? Hutan rimau. Tapi para habaib sampai. Sekarang dah jadi moden. Dulu apa yang ada? Tapi mereka bukan datang kerana untuk cari keuntungan, bukan datang kerana cari harta, tetapi mereka datang dengan untuk menyampaikan dakwah. Ini. Kemudian setelah itu, yang ketiga, kamu benci kuburan. Kenapa?
Kerana kuburan inilah yang akan menjadikan bukti. Kuburan inilah yang akan menjadikan bukti bahawa wujudnya. Apabila kuburan ini telah dihancurkan, tak ada lagi nama-nama, tak ada, semua batu biasa saja, maka tak ada orang lagi yang mengenal. Kerana generasi-generasi akan datang, lihat semua kuburan sudah hancur. Ditanya mana magam Imam Syafi'i, tunjuk batu, tak ada nama. Maka umat-umat yang akan datang tak akan mengenal Imam Syafi'i, dan mereka akan merekakan bahawa Imam Syafi'i tak pernah wujud. Apa yang dibawa Imam Syafi'i? Bohong. Ini matlamat mereka. Ini yang mereka inginkan. Ini yang maka datang risalah-risalah seperti Wahabiyah ini. Tidak mau ke daerah ke magam, tidak mau ziarah ke itu. Kerana apa? Kerana membenci magam. Ibu bapa di sini tak ziarah. Bagaimana? Ini anak apa? Dibuat tanda supaya anak kamu, cucu kamu yang akan datang tahu mana kuburan datuk, ke mana kuburan nenek. Kalau dah dipangkah punya, sama aja, tak ada, bagaimana? Inilah matlamat mereka untuk menghancurkan syiar Islam, untuk menghancurkan syiar Islam. Jadi mereka buatkan supaya ini tidak ada wujud. Jadi makam-makam imam-imam ini tak akan wujud. Jadi mereka akan berbolak dalih dengan kita nanti. Mereka akan memberikan hujah-hujah mereka yang akan merosakkan diri-diri kita dan anak-anak generasi kita. Ini yang ditakuti. Inilah matlamat dan tujuan mereka supaya menghancurkan da'ayah Islam, dakwah damai. Sedangkan yang ini kita telah bina, yang telah bina oleh para salaf salihin, pada kiai-kiai datuk-datuk kita dahulu di sini, seperti di Melaka ini Kiai Haji Ahmad, Kiai Datuk Tuan Guru Abdul Latif dan sebagainya. Alhamdulillah, jaga. Jangan sampai ini kecewa. Kita tidak mengenal lagi, kita tidak tahu lagi kuburan, maka kita akan hancur. Tak mengenal dan tak mengenal. Bila tak kenal kuburan, tak akan ziarah. Padahal Nabi mengatakan ziarah itu, kamu ziarah kuburanku seperti kamu menziarah aku waktu hidup. Pernah diceritakan oleh guru kami Al-Habib Muhammad bin Ali Maliki dan anaknya Abi Ahmad Maliki, mengatakan di Madinah ada seorang imam yang menjadi imam di Masjidin Nabawi selama 30 tahun. Dan selama 30 tahun menjadi imam di Masjidin Nabawi, sekalipun tak pernah ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak pernah menjenguk menziarahi makam Rasulullah SAW. Dan apabila beliau mati, untuk ditanamkan di Baqi', mayatnya terangkat. Tak boleh masuk ke dalam lubang Baqi', dia melenting keluar. Tak boleh diterima oleh bumi Baqi'. Begitu berapa kali dilakukan, tak boleh diterima oleh bumi Baqi'. Maka dikeluarkan dari kawasan Madinah, dibawa ke tempat lain, dan cuba dikebumikan juga, masuk ke dalam lubang, digali, terangkat dia. Bagaimana terjadi kepada Kamal Atatürk. Terangkat, keluar lagi, bumi tak mau menerimanya. Bumi tak mau menerima. Akhirnya dibuatkan satu tempat dan jenazahnya ditindih dengan batu yang berat. Ini yang menjadi imam di Masjid Nabawi 30 tahun, makamnya jadi begitu, matinya jadi begitu. Berarti matinya su'ul khatimah. Karena sombong, tidak mau ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan apabila orang bertanya kepada anaknya, kenapa ayahmu jadi begini? Kenapa ayahmu jadi? Baru anak dia terangkan, selama 30 tahun ayahku menjadi imam di Masjid Nabawi, sekalipun beliau tidak pernah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita fikirkan baik-baik. Orang sombong atau tidak? Salat, caranya semua mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ziarah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang berterima kasih atau tidak? Orang yang tak mengenang budi, yang tak reti berterima kasih. Jadi ini orang memang patut kalau dihukum oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita terjadi begitu. Jangan sampai jenazah kita tidak ditemui bumi. Jangan sampai. Kerana Allah berhak untuk melakukan sesuatu kepada kita. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Dan kita baca sedikit sekali lagi. Inilah yang betul, sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji, tiada memeratkan sesuatu jua, melainkan sekadar yang termampu dilakukan. Meskipun jika dia mahu, memang dia berhak memerintah apa saja yang dikehendaki. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala
berhak untuk melakukan apa sahaja sekendak kemahuannya di dalam kerajaannya dan di dalam kekuasaannya. Akan tetapi dia sentiasa meringankan dan memudahkan. Lihat firman-Nya, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Artinya Allah ingin memberatkan keringanan, memberikan keringanan bagimu, kerana manusia itu dicipta bersifat lemah. Jadi tenang, kamu lemah, kamu lemah, maka Allah berikan keringanan. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwa kepada Allah dan mampu yang mana kamu mampu untuk melakukan. Makan berlebihan, kalau tak mampu, tak boleh terima perut, muntah. Makan tiba berlebihan, gila. Cakap berlebihan, penampar. Kan? Jadi banyak yang berlebihan, orang tak senang. Jadi biar sekadar, tidak keratas dan tidak dibah. Ini pertengah. Itulah Islam. Agama Islam itu adalah agama pertengahan. Jadi tidak memberatkan dan tidak juga meringankan terlampau sangat. Sekedar yang apa yang kamu mampu. Takkanlah orang Islam tak boleh sembahyang 5 waktu satu hari. Kalau ada tak sembahyang 5 waktu satu hari, fikirkanlah bagaimana kamu. Inilah perintah-perintah Allah yang diberikan kepada kita, maka kita lakukan dengan baik, kita lakukan dalam ketaatan, dan kita lakukan dengan maknanya dengan memudahkan kita, bukan memaksa dan memberatkan kita. Boleh kamu bawa. Tak boleh, kamu tinggalkan. Tidak disuruh, bawa. Zikir yang banyak, perjalanan-perjalanan yang harus kamu lalui, kamu suluk, semua boleh. Tak salah. Boleh, asal kamu mampu. Tapi setiap yang kamu mampu itu mesti ada perubahan. Jangan masuk suluk, tak ada perubahan. Jangan masuk berzikir, tak ada perubahan. Zikir 10,000, yang haram disapu. Zikir khatam Quran setiap minggu, yang mengata orang tak habis-habis, mencaci orang tak habis-habis, menghina orang tak habis. Apa yang ada faedah bagi dirimu? Tak guna. Yang penting sedikit tetapi istiqamah. Al-istiqamah khairu alfa minal karamah. Istiqamah itu lebih afdal, lebih baik dari 1000 karamah. Kerana dengan istiqamah itu maka datang karamah, datang kemuliaan Allah. Dengan istiqamah itu tadilah Allah memberikan kamu kemuliaan. Istiqamah itu tadilah dengan perjalanan takwamu yang benar, walaupun tak banyak, tapi Allah memberikan kamu kemuliaan di sisinya nanti, insya-Allah. Bukan kita nak baca banyak-banyak, yang termampu. Hari ini baca 10, besok 100, besok 200, ya mampu, cukup. Sebab itu para habaib membuat wirid-wirid yang mudah, yang senang, supaya tidak membebankan. Ratibul Attas, Abdul Haddad, Hizbun Nawawi, Hizbul Syazali, yang mudah-mudah, yang kamu mampu, yang kamu mudah. Kalau ini pun kamu kata berat, memang kamu punya hati yang berat. Kamu punya hati yang berat. Zikir berapa ringan, mudah semuanya. Tetapi kalau kamu nak bawa 1,000, 10,000, pegang tasbih panjang aja 100,000 pegang tasbih panjang, tunggu bila nak habis, baru pun tak sampai lagi. Rasa bosan, mudah, jemu dan jelak nanti. Ini sikap manusia. Mula-mula memang berhati-hati. Sebab tu tak salah, minta maaf, tak salah kalau Bilalan Melayu tok-tok kita keluarkan hangat-hangat, taik. Jadi jangan sampai kita begitu. Buat biar sedikit tapi istiqamah dan berjalan secara langsung dan berkekalan. Walau sedikit tapi itu lebih baik dari segala-galanya. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini, dan minta maaf kalau ada tersilap. Mudah-mudahan Allah SWT meridai kita dan mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat dan memberi kemuliaan kepada kita baik di dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi baghina wa baghi alana wa qarabati lana fi dinina. A'udzu kutri unda wa dzakar, rabbi waffiqna wa fikum lima tardi qawlan wa fi'lan karama
واترك كل حلالا دائما وأقل عدك يا عولمة نحظى بخير ونهفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيون وأجر برضاه منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المن واكفت أنت أكرم ستر وصلاة الله تكشى المصطفى منهل الحق دعانا والوباء بكتاب للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب المسابه الأرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي أبدل ما قدونا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليها بها نباط إن شاء الله تعالى الآمين ينظر بالحق يا الرحمن الراحمين اللهم ثبت لما في قلوبنا وفي بها ذنوبنا وأصل بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم عليهم آمين ربنا تقبل منا دعانا وعلينا إنك أنت التواب الرحيم جواب فيها سبحانك الله تعالى سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم